Baiklah, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pagi ini kita akan kongsi satu tajuk, iaitu muhasabah diri. Tajuknya ialah muhasabah diri dan bakat dan telaga emas. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, semua kita maklum bahawa kita hari ini berada dalam suatu zaman yang disebutkan, yang dipopular dengan nama apa? Akhir zaman. Kita ada Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Nabi untuk umat yang terakhir. Jadi kita adalah umat akhir zaman dan kita berada di akhir zaman. Jadi marilah kita sama-sama insya-Allah mudah-mudahan direzekikan, mudah-mudahan dilancarkan kata-kata saya pada pagi ini dapat kita berkongsi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Dia bagi kita ni sama aja. Apa yang sama itu? Kita mempunyai kelebihan-kelebihan yang tersendiri, mempunyai bakat-bakat yang tersendiri, mempunyai kebolehan, kemampuan dengan izin Allah. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jalan untuk mendapatkan syurga, jalan untuk mendapatkan pahala, jalan untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebanyak bilangan turun naik nafas manusia ni. Tu jalan nak buat baik, jalan nak buat kebajikan, jalan nak mendapatkan pahala, jalan nak menuju syurga, sebanyak itu. Sebab Allah itu sebagaimana yang selalu disebutkan, dia Maha Pengasih dan tidak terjangkau oleh akal kita. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi sama ada orang itu duduknya dalam bidang agama atau dalam bidang duniawi pada lahiriahnya, semuanya boleh kita manfaatkan segala bakat, kerja, aktiviti, amalan kita menjadi apa? Menjadi ibadah. Dan sini saya ringkaskan setiap apa yang kita buat tu jadi ibadah bila tempuh 5 syarat. Jadi pada pagi ini saya kongsi bentuk poin saja insya-Allah. Yang pertama, niat betul. Kalau dulu kita kata niat betul maka dah jadi ibadah. Tak belum lagi. Sebagai contohnya, seorang tu dia main loteri. Ini istilah saya zaman muda-muda, zaman budak-budak dulu yang saya tahulah. Main loteri bayar contohnya RM3, dapat boleh jadi sampai 1 juta. Jadi dia bila dia menang loteri, dia dapat duit 1 juta, semuanya diinfakkan, semuanya disedekahkan, semuanya dihadiahkan kepada anak yatim. Dapat duit loteri 1 juta, banyak, dia tak ambil 1 sen pun, semuanya diberikan, diinfakkan kepada orang-orang yang susah, orang yang memerlukan. Jadi niat dia baik, sangat baik. Dapat pahala tak soalan saya? Tak dapat. Kenapa tak dapat pahala? Kerana tidak memenuhi syarat yang kedua, iaitu pelaksanaannya mesti mengikut syariat. Apa makna pelaksanaan mengikut syariat? Pelaksanaan mengikut syariat itu mengikut kaedah Islam ialah iza ijtama'a al-halal wal haram ghuliba al-haramul halal. Bila berlaku pertemuan antara halal dan haram bercampur, maka menanglah yang haram. Jadi niat dia baik tapi pelaksanaan dia bercampur dengan benda yang tak halal, haram, maka jadi haram, tak kena. Jadi nak tempuh ibadat, nak jadikan perkara tu ibadah, niat dia betul, pelaksanaan mengikut syarat, mengikut syariat. Yang ketiganya, perkara itu disebut, maknanya fastabiqul khairat dalam Quran menyebut berlumba-lumbalah buat baik. Makna kebaikan kita itu, kebaikan dalam Quran disebut secara umum. Jadi umum ni makna apa saja yang kita buat baiklah. Sama ada kita contohnya kita bersedekah, kita tumpangkan orang naik kereta kita, kan? Kita tolong orang, kita ringan tangan kita, kita membantu dalam kenduri kendara. Semua bentuk kebaikan yang diniatkan kerana Allah, maka itu insya-Allah dapat pahala. Jadi perkara itu ada disebutkan dalam Islam, perkara yang kebaikan itu, kecuali yang tak disebutkan. Yang keempatnya, natijah. Natijah tu makna kesan. Kesan daripada buat baik tu, kesan daripada bekerja, kesan daripada amalan tu disalurkan. Maknanya disalurkan kepada perkara yang baik juga. Contohnya berniaga. Kita berniaga dapat untung 20,000 contohnya. Jadi 20,000 tu kita salurkan, kita buatkan untuk benda-benda yang mendatangkan pahala. Tapi kalau 20,000 kita gunakan untuk perkara-perkara yang lara, yang bercanggah dengan Islam, itu dah namanya dah bercanggah. Jadi still tak dapat pahala. Jadi dia tak cukup dengan syarat, tak cukup dengan pelaksanaan. Dia kena ada natijah. Natijah kesan daripada apa yang kita buat. Dan yang kelima, yang terakhirnya, nak jadikan perkara tu ibadah, dia kena tidak meninggalkan yang fardu. Contohnya semayang. Sembahyang tu fardu, wajib. Jadi kalau kita buat baik, kita sedekah ke, puasa ke, zakat, haji ke, tapi semayang tak. Jadi pahala tu ada tapi tergantung. Maknanya ditangguhkan. Sehingga kita dah qada semayang, dah selesai semayang, barulah perkara tu
dianggap sebagai ibadah atau diberi pahala. Okey, jelas Jadi balik kepada tajuk kita yang kita fokus ni ialah apa yang kita boleh buat. Yang kita kata kita ni ada berbagai-bagai kecenderungan, berbagai-bagai bakat ataupun telaga emas. Saya bagi contoh dalam perkara sunat dulu. Kita ada amalan sunat yang banyak. Ada yang contohnya bersedekah, sembahyang tahajud, sembahyang sunat duha, baca Quran, zikir, selawat, tolong orang, senyuman apa itu pun dianggap sebagai sunat dan diberi pahala belaka. Soalannya ialah kita cenderung mana? Ada orang dia kecenderungan dia baca Quran lebih. Dia minat baca Quran. Contohnya waktu pagi macam ni nak sembahyang sunat duha ke nak baca Quran? Dia lebih nak baca Quran, silakan. Tapi ada orang lain dia selalu biasa dengan sembahyang sunat duha. Maka dia buat sembahyang sunat duha. Tak apa, teruskan. Yang pentingnya ikhlas. Jadi masuk bab ikhlas ni, apa makna ikhlas? Ikhlas ni bila kita buat sesuatu tidak dikeranakan dengan sesuatu yang lain. Kita sembahyang ini kita boleh minta doa, boleh minta rezeki, minta rezeki, minta kesihatan, minta anak, minta apa segala macam lah. Minta ketenangan, minta apa saja yang kamu nak minta, yang sesuai dengan kamu itu, mintalah. InsyaAllah Tuhan akan kabulkan. Baik. Setelah itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita buat tadi, jadi diberi pahala tu berdasarkan kepada keikhlasan. Jadi di sini ada dua. Satu kerana fadilat, satu kerana lillahi ta'ala. Bila kita buat sesuatu kerana mencari redha Allah, maka Allah sendiri sebagai zat yang maha sempurna, dia tahu peranan dia. Bila kita buat satu, dia dah mendapat redha dia, maka dia akan tunaikan apa kehendak kita. Walaupun kita tak minta, dia akan bagi rezeki, bagi kesihatan dan bagi macam-macam. Dia lebih mengetahui daripada diri kita sendiri. Tetapi dalam soal ibadat, bila kita buat sesuatu tak boleh campur. Mana dalam kita mengaji Quran, aku nak mengaji Quran supaya selesai masalah aku. Tu tak boleh. Ramai orang anggap tu boleh. Ni nak sembahyang sunat duha ni banyak masalah, dia pusing fikiran ni nak selesai nak sembahyang sunat duha ni sebab dengan ni nanti kot ada boleh selesaikan hutang. Tak boleh. Masa kita buat ibadat tu tak boleh. Jadi yang betulnya macam mana? Sebab ramai orang faham macam tu. Atau masa kita zikir banyak kali nanti, kita dapatlah apa yang kita nak, kita dapat. Jadi masa kita zikir tu, kita teringatlah apa benda yang kita nak minta. Tak boleh juga. Jadi yang betulnya masa kita zikir, masa kita selawat, masa kita baca Quran, masa kita buat sembahyang sunat duha dan sebagainya, hendaklah kita niatkan kerana Allah, mencari redha Allah semata-mata. Sampai habis zikir, sampai habis baca Quran, sampai habis selawat. Udah selesai semua, tadah tangan, baca Fatihah tadah tangan, barulah kita minta hajat. Itu bab lain. Boleh. Boleh pula. Sebagai hamba kita boleh minta masa tu. Nak minta rezeki ke, minta hajat apa boleh. Tapi masa kita beramal ibadah, buatlah kerana mencari redha Allah. Jadi bukan kerana benda-benda tu. Jadi yang disebutkan dalam hadis-hadis berkenaan dengan fadilat-fadilat keistimewaan amalan tertentu, itu sebagai motivasi. Kalau baca Quran ni macam ni pahala dia. Ni kalau puasa macam ni pahalanya. Itu tak salah. Tapi bila dah kita, supaya itu nanti kita minta masa doa. Tapi masa kita beramal ibadah, hendaklah kerana apa? Kerana Allah semata-mata. Ini baru namanya ikhlas, Khalis. Lanjutan daripada itu, contohnya seorang ahli perniagaan. Kita di sini ada ahli perniagaan. Jadi ahli perniagaan ni contohnya dia berniaga kedai runcit ke, atau pagi-pagi dia jual nasi lemak ke apa semua kan. Sebelum berniaga ni, dia jumpa orang lalu, dia sedekah dah. Dia belum berniaga, belum laku lagi ni. Jadi nasi lemak 5 tu dia bagi. Dek. Abang ni saya nak sedekah ni. Pagi-pagi lagi dah sedekah dah. Maka dia dapat pahala cara tu. Kemudian habis dah lebih kurang tengah hari, makanan banyak tak habis. Banyak tak habis. Ada contohnya ada lagi 10 bungkus nasi lemak ke, bihun ke, kuih-kuih karipap dan sebagainya. Maka dia pun sedekahkan semua terus. Di sinilah maknanya kita berniaga tu, berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita buat sesuatu kebaikan, Allah akan bagi berganda-ganda.
Tapi nanti entah macam mana, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Kita bagi sedekah 10 bungkus, kita bagi bihun, kita bagi yang ni, Allah datangkan rezeki yang melimpah ruah. Bagaimana disebutkan satu orang, cerita ni ringkas saja, satu orang dia bagi 1 dirham saja. 1 dirham saja. Tapi dia bagi tu lillahi ta'ala, benar-benar ikhlas. Ikhlas ni duduk dalam hati. Malaikat tak tahu, kita sendiri pun tak tahu. Tapi ikhlas sungguh. Akhirnya Allah gandakan 120,000 dirham dia boleh dapat. Dinar boleh dapat. Subhanallah. Itu pentingnya ikhlas. Jadi dari sini kalau kita kiaskan, semua orang kita ini mempunyai peluang sama rata. Sama rata. Ulama ke, ustaz ke, motivator ke, peniaga ke, tukang kebun ke, apa sajalah kita punya peluang. Tetapi yang dibicarakan salahnya sebab kita ini tak pandai menggunakan peluang, kufur nikmat, tak nak ikut agama, tak nak ikut syariat, melanggar titah perintah Tuhan, jadi malaikat catat sebagai dosa. Sebab aku dah bagi akal fikiran, dah bagi agama, dah bagi landasan Islam yang sebenar, kita sendiri yang melanggar syariat, kita sendiri buat benda yang tak elok, kita atas kita. Jadi tak boleh salahkan Tuhan. Tuhan tak boleh dipertikaikan, tak boleh ditanya pun. Dia maha baik, maha sempurna, maha adil. Baik. Dan khasnya kepada pelajar-pelajar, khusus pelajar-pelajar pula. Jadi sebenarnya kita ini masih muda. Bukan macam saya, kita orang ni yang dah tua-tua ni dah mungkin agak terlewat. Dosa pun dah banyak. Jadi saya nasihatkan kepada pelajar-pelajar khasnya ini supaya menggunakan peluang masa muda ni. Nak baca Quran, macam contohnya di Mahat Hafiz kita dah beberapa orang yang dah menghafaz Quran 30 juzuk. Kita ada Qayyum, kita ada Ubay dulu, kita ada Nazmi, kita ada Muhammad yang orang Arab Yaman tu ni. Ni adalah dia orang semua dah hafal Quran 30 juzuk. Dia orang boleh manfaatkan tenaga muda dia orang. Sama jugalah kalau daripada sekarang ni kamu belajar bahasa Arab, bahasa Inggeris, kan? Kamu akan jadi orang yang pandai bahasa Arab, pandai bahasa Inggeris, dan ianya tidak berguna sekiranya kita ni hanya setakat berbangga boleh cakap Arab, boleh berbangga bahasa Inggeris, tapi tidak digunakan untuk mencari keredaan Tuhan. Meaning to say, maknanya di sini, apa pun yang kita buat, kita gunakan semua potensi, bakat kita, kelebihan, keistimewaan kita. Untuk apa? Untuk mencari redha. Dan apabila Allah redha, dia bagi kita syurga insya-Allah. Jadi sekarang timbul soalan yang lain, nak bagi kita faham satu kefahaman yang syumul. Ustaz, nak jadi orang kaya ke nak jadi orang miskin? Cuba jawab. Hawari nak jadi orang kaya miskin? Tentu ramai yang akan jawab, kami nak jadi orang kaya lah. Tetapi menurut pandangan, pengalaman ramai orang di kalangan kita, bila orang menjadi kaya ni, lebih ramai pada adatnya yang kufur nikmat. Tak tahu nak menggunakan nikmat kaya itu sebaik-baiknya. Tetapi sekarang ni saya nak bagi satu kesimpulan, rumusan buah fikiran ni. Apa dia? Nak jadi kaya tak salah, nak miskin kalau ditakdir miskin pun tak salah. Yang salah tu bukan kaya. Kaya tak salah, yang salah tu sebab bakhil, yang salah tu sebab sombong. Miskin pun tak salah, tak ada berdosa. Siapa yang miskin malaikat kata masuk neraka? Tak ada. Bukan miskin masuk neraka. Yang miskin tapi dia redha. Budak miskin dia redha. Redha tu bukanlah makna dia tidak berusaha, dia berusaha tapi dia tetap miskin. 10 tahun tetap miskin, 20 tahun tetap miskin. Tapi dia redha dengan kemiskinan dia. Orang miskin lebih dulu masuk daripada orang kaya. Orang miskin lebih dulu masuk syurga daripada orang kaya 500 tahun. Miskin yang macam mana tu Ustaz? Miskin yang redha, yang sabar, yang tetap mendirikan semayang. Kalau miskin bodoh sombong, udahlah miskin, lepas tu ada sifat dengki lagi dengan orang kaya, itu yang keluar daripada apa yang saya maksudkan. Jadi orang kaya boleh gunakan kekayaan dia. Orang miskin pula dia tak sibuk, jadi dia boleh guna untuk beribadah, untuk banyak berzikir. Yang kaya dia tak sempat nak zikir, nak buat benda besar, tak sempat. Bisnes dia terlalu banyak dan besar, betara empire. Jadi dia guna duit dia lah. Ni siapa nak sambung belajar, saya bagi ni 100,000. Siapa yang hafal Quran, dia infakkan. Nama orang kaya ada peluang nak masuk syurga, orang miskin ada peluang nak masuk syurga. Jadi di mana yang kata Allah Subhanahu Wa Taala tak adil? Bala pula.
Kalau kita ada bala, ustaz, saya ni 10 tahun saya tetap semayang ustaz, tapi saya ni asyik susah aja memanjang. Tak kaya-kaya, sakit pula dia bagi bala. Tak patut kita kata. Patut. Sebab bila kamu susah, kamu sabar, kamu sakit, kamu sabar, selain daripada usaha, kamu sabar dan reda, kamu tengok tu apa yang Allah sediakan untuk kamu. Dia sediakan syurga. Jadi tak mana yang tak patutnya. Tidak ada sesuatu pun yang Allah takdirkan bagi kita, melainkan semuanya sebenarnya baik belaka dan terbaik belaka. Soalnya kita yang susah nak mujahadah, kita yang tak boleh mengalahkan nafsu, kita yang tak nak taat perintah Allah, itu masalah kita. Itu yang kesalahan bagi kita tu. Jadi menurut wali-wali Allah, kita nak tiru lah wali-wali sebab dia orang lebih dulu masuk syurga. Kita nak tiru orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Apa dia? Bagi mereka ni, bala ke, dalam nikmat ke, bala ke, bencana, dia anggap semuanya baik. Semuanya baik belaka. Pelik betul. Inilah orang makam tahap tinggi. Bala ke, hujan pun baik belaka. Kan? Kencing manis ke, gaul ke, alhamdulillah, ni Allah bagi saya sakit, ni adalah dosa-dosa saya pun bertaubat. Dia pun reda sabar. Ini banyak orang yang sihat, buat kerja tak senonoh, buat kerja lutlak, buat kerja-kerja haram, sihat badan. Jadi saya nak bagi tahu, nak tekankan ini, Allah itu maha baik, maha sempurna. Semua orang kita ini, baik budak ke, remaja ke, orang tua ke, tua gayut ke, semua orang ada peluang nak mendapat keampunan Tuhan. Semua orang nak boleh masuk ke syurga dengan rahmat dia. Dan yang terakhir, sesi pagi ni saya nak bagi tahu. Yang terakhir ni, motivasi saya. Sekiranya kita ini, manusia, umat Islam ini, mempunyai dosa yang begitu banyak lah. Dulu-dulu kita ni nakal, jahat, buah, macam-macam lah. Ada je tak semayang, tak puasa, minum marak lah, berzina pun ada, subhanallah, na'udzubillah. Kan? Dosa banyak. Sebab manusia ni tak lari daripada dosa. Satu ketika kita pun bertaubat dengan taubat nasuha, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang maha baik, dia boleh ampunkan semua dosa-dosa kita. Dia boleh ampun. Satu saatnya, dalam masa satu saatnya disebutkan. Bukan 2 saat, satu saatnya kita lintas nak taubat nasuha, dia ampunkan semua dosa. Begitulah maha baiknya Allah. Jadi di sini wajib bagi kita apa? Nak baik sangka dengan Tuhan. Macam tadi, saya ni nak cepat jatuh dekat depan ni, jatuh kat depan ni, berdarah kaki saya. Berdarah ni berdarah, kaki berdarah, subhanallah. Jadi Tuhan tak salah sikit pun. Dia nak bagi pahala yang banyak. Tinggal kita je reti ke tak reti, faham tak faham. Ya betul. Kita baru semangat macam semalam juga, nak pergi mengajar di Masjid Sungai Siput Islah ni. Tiba-tiba tayar pecah. Paku tebal tu dua, saya bayangkan 2 inci ke 3 inci punya paku. Dah tak boleh nak pergi. Alhamdulillah. Tapi nanti di akhirat, kalau panjang umur, di akhirat insya-Allah ditunjukkan pasal apa hikmah, apa kebaikan. Boleh jadi kalau saya pergi, ditunjukkan saya mungkin aksiden ke. Allah Maha berkuasa. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita ini menjadi orang yang bersyukur. Apa keadaan pun bersyukur. Apa keadaan pun, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Sekian saja, marilah kita sama-sama mudah-mudahan diberi rezeki untuk muhasabah diri, mendapat hidayah dan taufik. Jadi sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.